salam sejahtera, saya Seberjen. Pada hari ini untuk memenuhi tugasan kursus tanaman peradangan, hari ini saya akan membentangkan tentang morfologi pokok nenas. Pokok nenas ataupun ananas kemosus merupakan salah satu buah tropika yang amat digemari oleh seluruh penduduk dunia, termasuk negara kita, negara Malaysia. Dan pokok nenas ini merupakan pokok herba yang apabila matang dia akan berketinggian lebih kurang dalam 1 meter tinggi dia. So pokok nenas ini dipercayai daripada bagian timur Amerika Selatan, dan dia lebih dikenali sebagai kaleng nenas ataupun makanan segar, buah segar yang kita makan terus. Sebagai permulaan untuk morfologi pokok nenas, untuk peringkat berbuah, pokok nenas mempunyai komponen-komponen berikut seperti akar, batang pokok, sulur, batang buah, dan juga jambul. Oke, pertama kita akan pergi kepada akar pokok nenas. Akar pokok nenas, batang pokok nenas akan berada di bawah tanah, yaitu di bawah tanah, dan tunas akar pula akan berada di ketiak-ketiak daun. Sistem pemekaran akar pokok nenas pula adalah berasal daripada akar tanah, yang mana sistem pemekarannya adalah agak cetek dan tidak melebihi daripada 90 cm daripada permukaan bumi. So, kebanyakan aktiviti penyerapan air dan juga nutrien adalah berlaku pada akar tanah, di mana ianya berlaku di ujung rambut akar pokok nenas. Bagi batang pokok nenas pula, dia merupakan adalah batang pokok yang berada di luar permukaan tanah, dan batang pokok nenas ini amat penting untuk menyokong kestabilan keseluruhan pokok nenas tersebut. Bagi daun nenas pula, daun nenas ini berbentuk piling dan mengarah ke arah kiri dan kanan, dan ianya berbentuk corong agar ianya boleh menyimpan air di bahagian batang dan juga akar pokok. Daun pokok nenas juga adalah di ujungnya adalah tajam dan mempunyai duri-duri halus. Jika kita perhatikan di bawah daun pokok ini, dia terdapat seperti debu warna putih. Debu putih ini merupakan derambut yang dikenali sebagai trichom. Fungsi rambut trichom ini adalah dipercayai untuk mengawal stomata dan juga mengawal kehilangan air pada pokok nenas. Seterusnya kita melihat kepada morfologi seterusnya adalah tangkai buah. Yaitu tangkai buah merupakan batang yang melekat pada pokok nenas dan merupakan sebahagian daripada ujung tangkai pokok nenas. Jadi dia terletak di tengah-tengah lah. Kalau kita lihat pokok nenas ini, inilah dia punya tangkai buah. Dan setengah tangkai buah ini dia akan mempunyai cultivarnya, dia akan mempunyai slit ataupun sulur di bahagian tangkai yang digambarkan sebagai sulur udara. Oke, seterusnya kita pergi kepada buah nenas. Buah nenas bukanlah dikategorikan sebagai buah jika mengikut kepada definisi buah, karena buah nenas adalah buah yang majmuk, di mana ia dikenal sebagai berbuah. Oke, bagi setiap berbuah ataupun mata tunas buah nenas ini, dia terbentuk daripada bunga jantan dan juga bunga betina yang dikenal sebagai hermaprodit. Dan setiap kelopak bunga ini mempunyai 3 petal dan 3 lokul yang dipisahkan daripada buah yang lain kepada berbuah yang lain, dan mempunyai 1 kilang nektari. Oke, seterusnya kita pergi kepada jambul buah nenas. Jambul yang terdapat di buah nenas ini adalah merupakan pemanjangan meristem apex yang terdiri daripada batang pendek yang mempunyai meristem dan daun. Ini daun dia lah, dan ini dia punya meristem apex. Dan jikalau jambul ini ditanam, ia mampu membentuk satu pokok yang sempurna lah. Dan jambul ini merupakan bahan tanaman yang kerap digunakan lah, maksudnya
jambul ini kita boleh jadikan dia sebagai kita punya bahan tanaman untuk menghasilkan sebuah pokok nanas. Dan kalau kita lihat dalam buah ini, dia terdapat akar di sini macam yang saya cakap tadi. Ini adalah akar tunas. Oke, seterusnya kita pergi kepada sulur-sulur yang terdapat pada pokok nanas lah. Dan sulur merupakan meristem apex yang selalunya dia bersifat dominan dan dia mampu menghalang tunas-tunas ketiak daun daripada membesar. Jadi sulur yang terhasil daripada tunas ketiak daun dikenal sebagai sulur udara lah. Jadi dia akan timbul di bahagian batang ini. Dia dikenal sebagai sulur udara lah ataupun sulur angin. Dan sulur yang terbit dari bahagian pokok pangkal pula yang tertanam di tanah dikenali sebagai sulur bumi. Jadi kalau kita tengok di sini, kita ada satu sulur bumi di sini lah, ini sulur bumi kita. Dia tertanam di tanah lah. Dan satu lagi sulur adalah sulur-sulur tangkai ataupun slip. Dan biasanya sulur ini terbit daripada tunas lah, tunas ketiak pada tangkai buah. Dia akan timbul di sini. Cuma yang ini pokoknya tidak ada lah. Jadi sulur yang ada pada hari ini yang kita dapat adalah sulur bumi yang tertanam pada bagian tanah yang terbit daripada batang pokok nanas. Hai, salam sejahtera. Nama saya Seberjun Sompit. Pada hari ini kita akan belajar macam mana cara kita untuk menghasilkan anak pokok nanas yang baru daripada pokok nanas. Seperti yang kita tahu, pokok nanas ini dia mempunyai beberapa sulur. Sulur bumi, ini sulur bumi, dan sulur tangkai dan juga sulur udara. Dan ini adalah diambil daripada ladang yang telah diambil sebelum ini, dan ini adalah buah nanas dan bersama dengan jambulnya. Pada hari ini teknik yang kita kerja adalah melalui jambul buah nanas. Daripada satu jambul ini kita akan menghasilkan 4 anak nanas, di mana teknik itu dinamakan sebagai teknik penyukuan. Jadi mari kita mulakan untuk kita mendapatkan bahan tanaman daripada jambul buah nanas. Oke, seterusnya kita kena rendam kita punya bahan tanaman ini dengan racun gula supaya bahan tanaman kita ini tidak mudah dicapai.